berdemonstrasi di bawah tajuk isu Palestin. Nama yang terbaik sekali, dan ini telah dibuat oleh sahabat-sahabat kita khasnya di Indonesia, iaitu mereka mendaftar sebagai sukarelawan dan sukarelawati untuk dihantar ke bumi Palestin. Sehingga hari ini hampir 250 orang kalau di Indonesia. Mereka bersedia untuk membantu umat Islam di Palestin, bahkan mereka bersedia untuk berjihad menentang Zionis Yahudi. Mereka akan diberi tiket one way, pergi ke sana berjihad dan berjuang. Lagi tak mati, lagi telah berjihad dan berjuang menentang Zionis Yahudi. Apa yang menarik ialah di Palestin kerjasama yang mantap di antara pemerintah dengan NGO Islam, khasnya daripada parti-parti Islam, dalam membuka kaunter untuk menjemput sukarelawan dan sukarelawati mendaftar nama mereka. Agak-agak kerajaan Malaysia buat ada. Agak-agak kerajaan Malaysia akan iklan ke atas nama kerajaan Malaysia, sesiapa di kalangan rakyat Malaysia yang nak pergi ke Palestin, ayo sila mendaftar di Wisma Putra. Saya tak fikir kerajaan Malaysia berani. Bahkan kalaupun ada di kalangan NGO Islam yang buat, hari ini mendaftar, esok dituduh sebagai teroris, lusa suicide bombers, tulak ke munting. Kerana rekod di Malaysia juga bukan baik. Kita pun kadang-kadang retorik je lebih, tapi sebenarnya kita masih bersekongkol dengan Amerika lebih daripada yang lain. Saya bukan bercakap secara sambreno tak, tapi ceklah rekod yang ada di Malaysia. Tak kala mana selepas berlakunya 11 September, rentetan daripada George Bush mengisytiharkan bagaimana Universiti Al-Azhar dan juga sekolah-sekolah agama Islam ini sarang menternak pengganas. Apa respon daripada itu? Kalau di Pakistan, bagaimana pemimpin mereka menutup sekolah-sekolah agama rakyat ini, termasuk Universiti Abu Bakar yang sangat masyhur. Kita di Malaysia tak tutup, cuma tak beri bantuan. Hujungnya mati juga, tapi mati lembut, mati dalam iman. Kenapa buat sedemikian rupa? Untuk membuktikan ya, kami seia, senada dan semelodi dengan Amerika. Ini rekod. Baik, kalaupun kita tak mampu untuk yang pertama ini, maaf, kami tak mampu, kami penakut, kami banyak komitmen, kami tidak ada keupayaan, maka kita boleh memberi bantuan kepada umat Islam di Palestin dalam bentuk infak, jihad harta benda kita. Wang yang kita belanjakan untuk santai kita, untuk rumah kita, untuk aksesori kita, untuk pasu bunga kita, untuk tupperware kita, belum tentu wang tersebut boleh membantu kita akhirat kelak. Yang benar-benar boleh membantu kita akhirat kelak untuk menambahkan pahala kita dan insya-Allah untuk memasukkan kita ke dalam syurga, ialah sejauh mana ke wang itu kita belanjakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Memang wang tuan-tuan sebenarnya sudah tidak perlu kalau pemimpin-pemimpin negara Arab ini ada brain, ada otak dan ada kesedaran. Tetapi pemimpin-pemimpin negara Arab ini sesungguhnya mereka lebih bersemangat menjaga telaga-telaga minyak mereka daripada dibakar dan terbakar. Tetapi mereka langsung tidak bersemangat untuk mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa daripada terbakar dan dibakar. Mereka langsung tak bersemangat daripada mempertahankan orang Islam di Palestin daripada terbakar dan dibakar lantaran dibunuh oleh Zionis Yahudi. Jadi
Siapakah yang akan berikan sumbangan kepada umat Islam di Palestin? Jawabnya, kitalah dengan infak harta benda kita kepada mereka. Sebab itulah saudara muslimin dan muslimat sekalian, saya nak mencadangkan kalau boleh surau Ubudiyah ini buatlah satu tabung. Namalah ke apa sekalipun, tabung intifadah Palestin ke, tabung kemanusiaan Palestin ke, tabung untuk memberi senjata kepada umat Islam Palestin ke, gunalah bahasa-bahasa yang bombastik sikit supaya cepat dihidu oleh Bukit Aman. Dan supaya orang bersemangat untuk menderma. Kita buat collection, sebulan suntuk kita letak tabung kat sini. Daripada wang tersebut, insya-Allah kita arrange beri kepada mereka yang benar-benar berautoriti, yang layak boleh menyampaikan wang tersebut kepada umat Islam di Palestin. Andai kata terkumpul dalam tabung tersebut 3,000, kita nak biar jumlah yang sama sampai betul-betul kepada akar umbi umat Islam di Palestin. Kita di Malaysia ni menghadapi sedikit masalah untuk mencari mana yang paling genuine. Nak pungut derma mudah, tetapi nak salur tu, manakah yang benar-benar boleh menyampaikan kepada umat Islam di Palestin? Beri kepada kedutaan, jawabnya macam beri pada buaya. Sebab itulah wakil Fatah, bukan wakil Hamas. Beri kepada mereka macam beri pada UMNO. Dengar ke? Dengar tak apa, saya bersen je tadi. Jadi tak apalah, yang penting ialah kita create, kita ciptakan dulu dana-dana supaya sekurang-kurangnya akhirat kelak Allah tanya kita, kamu wahai ahli jemaah surau Ubudiyah, apa yang kamu buat? Ini surau Ubudiyah kan? Okey. Apa yang kamu lakukan untuk menyelamat umat Islam di Palestin? Maka sekurang-kurang anda boleh memberi jawapan, ya wahai Allah, selemah-lemah kami mencipta dana dan kami pungut wang dan kami beri kepada umat Islam di Palestin. Cuba bayangkan wang tuan-tuan tiba-tiba di-convert untuk membeli makanan, dan mereka makan, hasil daripada makan itu mereka ada tenaga, mereka lawan dan berjihad intifadah lawan Zionis Yahudi. Allahu Akbar, besar kan? So kalaupun jasad kita tak mampu nak pergi ke sana, maka biarlah wang kita sampai ke sana. Jangan ada di kalangan kita yang terkecuali daripada menyumbang terhadap isu Palestin ini. Ini sumbangan kita yang kedua. Sumbangan kita yang ketiga ialah dalam bentuk kita memboikot, khasnya barangan-barangan keluaran Amerika. Ya, dalam bab ini saya sokong Tuan Mahathir. Kita yang baik ini bukan kedekut nak sokong. Yang baik, yang betul kita sokong. Apabila Tuan Mahathir bercakap, sudah sampai masanya untuk seluruh masyarakat dunia boikot Amerika dalam dua keadaan. Pertama, boikot dolar Amerika. Yang kedua, boikot barangan keluaran Amerika. Kerana kita harus ingat, Yahudi yang membunuh umat Islam ini, mereka mendapat tongkat. Siapakah yang beri tongkat kepada mereka? Amerika. Yang memberikan dana yang bukan kecil kepada mereka. Soalnya, siapa pula yang beri tongkat kepada Amerika? Yang memberi tongkat kepada Amerika sebahagian besarnya di kalangan orang-orang Islam yang membeli jenama-jenama Amerika. Khasnya pemimpin-pemimpin Arab. Balik-balik mereka jugalah. Mereka menyimpang wang mereka bukan dalam dinar dan dirham, tetapi dalam convert mereka tukar kepada USD Amerika, dan mereka membuat investment di Amerika. Ingat, sesungguhnya wang mereka diterjemahkan dalam bentuk peluru-peluru yang menembusi jasad umat Islam Palestin. Itu yang saya katakan, bagaimana yang paling jahat dalam bab ini ialah pemimpin-pemimpin negara Arab yang kaya raya ini. Sudahlah mereka tak tolong umat Islam di Palestin, sudahlah mereka tidak ada semangat jihad untuk melawan Zionis Yahudi, mereka pula lah yang tanam investment mereka di Amerika Syarikat,
dan hasil mahsulnya bagaimana mereka yang mendapat benefit daripada keuangan ini, mereka convert buat senjata, beli senjata, buat senjata, beli pistol, beli peluru, pergi hantar ke Palestin, beri kepada Zionis Yahudi, tembak, hancur lebur jasad umat Islam. So pi mai tang tu sebenarnya peluru yang peluru berpandu yang membunuh umat Islam di Palestin. Peluru yang membunuh jasad umat Islam di Palestin bukannya datang daripada Yahudi dan bukannya datang daripada Amerika, tetapi datang